Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz harap para pelajar semua berada dalam keadaan sihat, baik-baik saja dan semoga kelas pada hari ini semua dapat masuk kelas dengan keadaan yang bersemangat untuk belajar ilmu agama kerana kelas ini merupakan kelas pendidikan Islam. Okey, baiklah. Sebelum memulakan kelas pada pagi ini, marilah kita sama-sama membaca doa memohon keberkatan kepada Allah SWT sepanjang kelas kita berlangsung pada hari ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Okey, pada hari ini kita akan belajar tajuk baru. Pasti anda biasa lihat bahan-bahan alat yang Ustaz paparkan di dalam slide ini. Okay, apakah alat ini? Alat komunikasi. Alat komunikasi. Kalau warna hijau sebelah kiri ni kita panggil Public phone. public phone ataupun telefon awam. Kalau tengah-tengah ni kita panggil telefon rumah. Dan kalau bawah ni Nokia ni merupakan model lama. Dulu memanglah model ni popular lah. Tapi sekarang kita sudah ada yang lebih canggih iaitu smartphone. Dan bagaimana alat ini berfungsi? Alat ini berfungsi untuk menghubungkan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Itulah yang dinamakan sebagai alat komunikasi. Dan alat ini juga mestilah digunakan secara beradab, iaitu dengan menjaga batas-batas yang telah ditetapkan oleh Islam. Agak-agak hari ini kita nak belajar tajuk Adab berkomunikasi. hari ini kita akan belajar tajuk adab berkomunikasi. Okey. Boleh lihat buku teks dan juga boleh lihat kepada slide Ustaz. Pilihlah yang mana satu. Okey. Dan insya-Allah hari ini kita akan ada pembentangan daripada rakan kita. Sebelum tu Ustaz cerita dulu sedikit bagaimana cara berkomunikasi ataupun cara berhubung menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita lihat dulu Adab Nabi berkomunikasi ni, pertama, perkataan Nabi tu jelas, sepatah-sepatah sehingga orang boleh mengingati perkataan Nabi. Dan yang kedua, Nabi bercakap berulang-ulang sebanyak 3 kali. Kalau perkara tu penting. Dan yang ketiga, berbicara ketika ada keperluan sahaja. Maksudnya Nabi tidak suka bercakap banyak benda yang tidak berfaedah. Dan hadis Nabi, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkatalah baik atau diam. Kerana kalau kita tahu, kalau banyak kita bercakap, maka akan banyaklah timbul kesilapan dan kesalahan. Dan akan banyak jugalah dosa kita nanti. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada pembentangan kumpulan oleh rakan-rakan anda. Ini adalah grup yang pertama. Okey, kumpulan pertama. Najlah Aisyah. Okey, boleh mulakan. Perkenalkan diri serta ahli kumpulan, kemudian boleh sambung terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Najlah Aisyah binti Muhammad Nawawi, mewakili grup Americano, akan membentangkan tentang adab berkomunikasi. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan dua lagi rakan sekumpulan saya, iaitu Adni Mardiah Amalin binti Abdul Rahim dan Nur Alisha Yasmin binti Muhammad Syuhaimi. Adab berkomunikasi. Komunikasi dari segi bahasa ialah perhubungan.
Manakala dari segi istilah pula ialah perhubungan antara dua individu atau lebih secara langsung atau melalui perantaraan seperti email, surat dan telefon. Terdapat beberapa prinsip komunikasi Islam. Yang pertama, qaulan sadida, iaitu kata-kata yang benar, jujur, tidak bohong dan tidak berbelit-belit. Yang kedua, qaulan baligha, kata-kata yang tepat mengenai sasaran dan memberi kesan kepada jiwa. Yang ketiga, qaulan layyina, kata-kata yang menggunakan bahasa yang lemah lembut. Yang keempat, qaulan maisura, kata-kata yang menggunakan bahasa yang mudah difahami. Yang kelima, qaulan ma'rufa, iaitu kata-kata yang baik. Dan yang keenam, qaulan karima, kata-kata yang mulia. Terima kasih. Okey. Terima kasih kepada sahabat awak iaitu Najilah Aisyah. Dia telah membentangkan tadi berkenaan dengan maksud komunikasi. Okey, kita lihat Ustaz akan jelaskan satu persatu. Pertama sekali, komunikasi ni kita berhubunglah seperti yang Ustaz nyatakan tadi, satu pihak dengan pihak yang lain, maksudnya kena ada dua. Kalau seorang-seorang tak nama komunikasi, tu cakap seorang-seorang namanya. Bahaya, cakap seorang ni bahaya. Jadi kalau dia kena ada at least paling kurang pun ada dua individu. Barulah terbentuknya komunikasi. Macam kita dengan abang kita, kita dengan adik kita. Okey, dari sudut istilah ni, perhubungan antara dua individu. Jadi Ustaz dah jelaskan tadi secara istilah. Perhubungan antara dua individu atau lebih dan melalui perantaraan. Kalau sekarang terlalu banyak medium. Surat ni sudah jadi ketinggalan. Kalau dulu memanglah orang bercinta pun pakai surat. Tapi sekarang orang bercinta pun sudah pakai WhatsApp. Okey. Kita tengok prinsip komunikasi Islam. Yang pertama, qaulan sadida. Qaulan sadida ni sebenarnya 6 prinsip ini adalah dia diambil daripada Al-Quran. Kerana Al-Quran ni merupakan sumber utama bagi pendidikan ataupun bagi tarbiyah umat Islam. Okey, kita tengok satu-satu. Qaulan sadida ni diambil daripada firman Allah daripada surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida, yang bermaksud dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan qaulan sadida, perkataan yang benar. Qaulan sadida iaitu tidak berbohong. Lawan bagi qaulan sadida adalah qaulan zura, iaitu ada firman Allah SWT yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wajtanibu qaulan zura. Itu adalah lawan bagi qaulan sadida, iaitu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Okey, kita tengok qaulan baligha. Qaulan baligha juga diambil dalam Al-Quran melalui firman Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nisa ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alladhina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid 'anhum wa'izhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Maksudnya mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka, kerana itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka qaulan baligha. Qaulan baligha ni adalah kata-kata yang kita kata berbekas di hati mereka ataupun straight to the point dan tidak berbelit-belit. Ayat yang direct. Kemudian kita tengok yang ketiga iaitu qaulan layyina. Qaulan layyina ini diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, yang bermaksud maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan qaulan layyina, kata-kata yang lemah lembut. Kita tengok dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun supaya mereka bercakap
qawlan layyina, bercakap dengan lemah lembut. Dengan siapa? Dengan Fir'aun, untuk mengajak Fir'aun supaya kembali kepada pangkal jalan. Kita tengok yang keempat ni, qawlan maisura. Qawlan maisura ni diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maisura. Kita tengok qawlan maisura dalam ayat ini bermaksud, terjemahannya, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhannya yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka qawlan maisura, ucapan yang mudah. Qawlan maisura ni bermaksud ucapan yang mudah difahami. Okey. Tengok yang kelima, qawlan ma'rufa, kata-kata yang baik, diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Yang bermaksud, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu dan yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja pakaian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka qawlan ma'rufa, perkataan yang baik. Diambil daripada surah An-Nisa ayat kelima. Okey, kita tengok yang terakhir, qawlan karima. Yang ni familiar, kalau dalam ceramah-ceramah mesti ada, kerana ayat ini sangat berkait rapat dan ditujukan khusus untuk anak dengan ibu bapa. Okey, kita tengok ayat ini berada pada mana? Berada pada surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jadi betul apa yang saya cakap tadi. Dalam ayat ini sebenarnya qawlan karīmā ni diwajibkan ataupun disuruh oleh Allah SWT ni kepada kita untuk menggunakan ketika mana kita berkomunikasi dengan orang tua, iaitu ibu bapa kita, dengan kata-kata yang hormat, sopan dan lemah lembut kepada mereka. Okey, kita akan pergi kepada kumpulan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nurhanis binti Wan Nazri, mewakili grup saya Dalawa. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Nur Aisyah binti Hasmira dan Nur Fatini binti Muhammad Faisal dan saya sendiri. Adab ketika berkomunikasi. Yang pertama, tidak melalaikan daripada melakukan ibadat dan tanggungjawab seperti menjaga solat dan tidak mengabaikan tugas dan perintah ibadat. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan seperti kata-kata yang penuh hikmah, mengandungi nasihat yang baik serta menjauhi perdebatan dan gurauan yang berlebihan. Yang ketiga, kesesuaian masa dan tempat seperti mengelak penggunaan gadgetan semasa di dalam masjid, menunggang motosikal dan semasa kunjungan hari raya. Seterusnya, memastikan kesahihan maklumat seperti mengamalkan prinsip siasat sebelum sebar, tidak mencetuskan maklumat palsu dan menjauhi perkataan dusta dan bohong. Yang kelima, tidak menyebarkan fitnah dan membuka aib serta menghindar daripada gosip, kutukan, mengadu domba dan tidak memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak disukai. Okey, terima kasih kepada rakan anda yang membentang, iaitu Fatini, iaitu Hanis. Okey. Adab ketika berkomunikasi, boleh rujuk dalam buku teks, dia dalam dua muka surat dan ini telah direngkaskan oleh kawan awak ni. Boleh rujuk dalam buku teks tu, dia berada pada muka surat 204 dan 205. Okey, kita tengok pertama ni, apabila kita menggunakan alat komunikasi, mestilah dia ni
tidak melalaikan kita daripada ibadah. Contohnya kalau kita guna handphone ataupun email ke, video call ke sehingga kita lewat sembahyang, itu telah melanggarlah adab berkomunikasi yang digariskan oleh Islam. Ataupun sebenarnya tak semestinya kita call orang, kita lambat solat, kadang-kadang tengok TV. Itu pun sudah melanggar yang dikehendaki oleh Islam. Kemudian kita tengok lagi, menggunakan bahasa yang sesuai. Yang ni ikut situasi. Kalau ibu, kita panggillah panggilan yang sesuai untuk ibu. Kalau ayah, panggilan yang sesuai untuk ayah. Tidak boleh kita menggunakan panggilan yang sama, macam bercakap dengan ibu macam seolah-olah bercakap dengan kawan. Tidak boleh. Bercakap dengan ayah seolah-olah bercakap dengan kawan, tak boleh lah. Kemudian kita tengok kesesuaian masa dan tempat. Bergantung juga, contohnya yang ni contohnya hari raya. Hari raya kan, biasa orang datang rumah sambut tetamu. Tiba-tiba kita tahu mak saudara kita datang ke rumah, pak saudara kita datang ke rumah, tiba-tiba kita tak layan dia. Kita duduk buat busy kita. Duduk chatting dengan Facebook. Yang tu tak sesuai lah. Kemudian dalam masjid pun tak sesuai. Kerana masjid ni tempat untuk kita khususkan ibadah. Bukan untuk kita berkomunikasi atau melayari Instagram dan sebagainya. Okey. Dan yang keempat ni, kita memastikan kesahihan maklumat ni, maksudnya sebelum terima apa-apa, kita mesti filter dahulu, tapis dahulu. Jangan kita gopoh nak share dan sebagainya sehingga kita menyesal, ya Allah, aku sebar tadi betul palsu. Sedangkan benda tu telah tersebar ke 100 grup WhatsApp dah. Okey. Dan last kali ni tidak menyebarkan fitnah dan membuka aib. Ini jelas lah. Membuka aib ni dalam Islam hukumnya adalah haram dan berdosa besar. Siapa yang membuka aib saudara dia adalah haram dan berdosa besar. Jadi teruklah. Okey, saya rasa itu saja untuk adab ketika berkomunikasi. Kita pergi kepada rakan kita yang seterusnya, kumpulan MUAS, hikmah beradab ketika berkomunikasi. Okey. Cantik poster dia. Assalamualaikum. Nama saya Muaz Hakimin bin Mazlan dan dua lagi ahli kumpulan saya ialah Muhammad Adib Luqman bin Kamarudin dan Adam Arif bin Muhammad Yudin. Hikmah beradab ketika berkomunikasi. Yang pertama, dengan berkomunikasi beradab dapat menyelesaikan masalah dengan mudah kerana saling bertolak ansur. Maksudnya, kedua-dua pihak tidak menimbulkan perasaan marah atau sifat negatif antara satu sama lain. Yang kedua, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengamalkan adab yang mulia. Adab dalam Islam adalah sangat penting dalam pelbagai perkara, termasuklah komunikasi dan belajar dan lain-lain. Yang ketiga, mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita jaga adab kita semasa berkomunikasi, tidak mencarut, kemungkinan kita tidak akan mendapat dosa. Jadi kita Muslim yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, tidak dibenci masyarakat dan orang sekeliling. Kalau kita jaga adab kita semasa berkomunikasi dengan orang lain, mestilah dia akan layan kita dengan layanan yang baik. Yang akhir sekali, melahirkan individu yang berakhlak mulia yang dapat menjadi contoh kepada orang lain. Maksudnya kita tunjuk imej yang baik terhadap orang lain. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada sahabat anda iaitu Muaz. Kita tengok sini poster dia. Saya tengok first time sekali tengok tu, kreatif juga. Dia buat macam mana, ada anime ni. Kata-kata. Okey, kita tengok hikmah beradab ketika komunikasi. Okey. Menyelesaikan masalah dengan mudah. Contohnya, apabila kita ada salah faham ke dengan rakan ke kan, tapi kita still lagi kawal, kita still lagi macam tahan diri kita daripada keluarkan benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi dengan secara sendirinya, masalah yang kita hadapi itu mudah diselesaikan. Kalau kita ada masalah, lepas tu kita lagi tambah masalah, lagi
lagi kita kata macam-macam sehingga masalah tu beranak-anak. Masalah tu daripada satu jadi dua masalah. Dua masalah jadi tiga masalah, jadi tak selesai. Dan yang kedua adalah mendapat keredaan Allah. Semestinya kalau kita jaga adab komunikasi, hormat ibu ayah, mestilah kita akan mendapat keredaan daripada Allah dan kemuliaan di sisi Allah. Kemudian kita tengok lagi, tidak dibenci oleh masyarakat. Yang ni bila kita duduk dalam komuniti, contohnya tak boleh lagi dah, sebab manusia ni adalah makhluk sosial. Kita kena ingat manusia adalah makhluk sosial. Sebab tu Islam menggariskan adab komunikasi. Tidak ada manusia yang boleh hidup seorang-seorang dalam hutan, tak boleh. Manusia mesti dia kena bercakap, kena berinteraksi. Kita tengok diri kita lah. Kita pun perlukan baju, mesti kita pergi kedai beli. Kita pun perlukan makanan, mesti kita beli kedai, beli beras. Kita pun perlukan top up, mesti kita pergi 7-Eleven. Mesti kita minta, bang nak top up RM5. Maksudnya manusia ni makhluk yang bersosial. Mana ada manusia yang bisu. Kalau bisu tu mungkin sebab asas daripada lahir lagi. Tapi kalau secara normal memang kita perlu berinteraksi. Dan hikmah seterusnya, kalau kita pandai bercakap dengan orang, insya-Allah kita tidak dibenci oleh masyarakat. Seterusnya dapat melahirkan individu yang mulia. Bila mulia ni maksudnya masyarakat akan hormat kita, akan respect kita. Dia ni pelajar mana ni? Dia ni SMK Elati dulu ni. Oh, jadi orang respect. Jadi nama sekolah sekali akan diangkat dan dihormati. Nama kumpulan kami The Trio Queen, dan ahli kumpulan ialah Nurin Sofia, Wardah Sakina dan juga Latifah Nur Najwa. Hikmah terhadap masyarakat. Yang pertama, hidup dalam keadaan aman dan harmoni kerana sifat persefahaman yang ditunjukkan. Maknanya tidak menggunakan bahasa yang susah difahami yang boleh menyebabkan salah faham. Yang kedua, dapat bertukar-tukar pandangan supaya masyarakat maju dan makmur. Dan yang ketiga, menjauhi salah faham supaya masyarakat dapat hidup bersatu padu. Maknanya kita tidak bergurau secara berlebihan, lebih lagi berkaitan kaum dan agama. Dan yang terakhir ialah menimbulkan kemesraan dan mengukuhkan perpaduan kerana saling bertoleransi. Okey, itu saja. Itu saja. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih kepada grup Nurin, Wardah dengan Latifah. Poster dia pun cantik juga, sama dengan macam ni. Cute poster dia. Okay, kita tengok nombor 1, hikmah terhadap masyarakat, hidup dalam keadaan aman. Samalah macam tadi. Apabila kita pandai menjaga perkataan, berkomunikasi, insya-Allah lah tidak ada yang orang kata mengganggu kita. Contohnya kalau kita jenis batu api kan, lama-lama orang akan benci kita. Tapi kalau kita jenis pandai ambil hati orang dan tidak menyakitkan hati orang, insya-Allah kita akan hidup dengan harmoni. Dan yang kedua, dapat menjauhi salah faham. Okey, contohlah, ni dalam masyarakat lah. Biasa kita mudah terpengaruh dengan cakap-cakap orang. Contohnya orang ni hasut kita ataupun cakap kat kita, "Weh, Abu tu itu nampak dia dekat tabung masjid tu seorang-seorang." Maksudnya padahal tak jelas pun buat apa, tapi dah dahsyat dah mencuri ke apa kan. Jadi kita pun sebar. Sedangkan member tu nak sedekah je. Tapi oleh kerana sebab dia duduk seorang-seorang nampak macam pelik sikit, kita pun tuduh dia mencuri. Jadi jadilah salah faham dalam masyarakat. Okey, kita tengok yang ketiga, menimbulkan kemesraan. Yang ni saya boleh cakap kalau orang yang bisnes, orang yang berbisnes, usahawan, entrepreneur, dia mestilah ada skill ni menimbulkan kemesraan. Sebab dia nak tarik customer. Contoh macam rakan saya, dia berniaga burger di kampus. Dia berniaga burger tapi boleh beli kereta kancil 10,000 harga, boleh beli cash. Sebab apa? Sebab dia pandai menimbulkan kemesraan dan mengukuhkan perpaduan, bertoleransi. Bila orang pergi beli burger kedai dia ajak borak, dia tanya khabar. Maksudnya lama-lama orang yang beli tu jadi kawan dengan dia. Jadi secara tak langsung bila dah jadi kawan, orang akan support dia. Jadi bisnes burger dia tu berkembang. Yang tu kena ada skill tu. Skill orang berniaga ni dia kena baik dengan semua orang. Okey, kita tengok. Yang keempat,
dapat bertukar-tukar pandangan supaya masyarakat maju. Ini betul lah. Kalau kita jenis orang yang banyak idea, kita semua makan idea. Kita tak perlu kritik orang macam, kenapa lah masjid ni musim-musim COVID ni masjid lain bagi bantuan, bakul makanan, tapi masjid ni tak bagi bantuan. Jadi kita bertukar-tukar pandangan. Kita pergi cakap secara slow talk ke, cakap elok-elok dengan Tok Imam, kenapa masjid kampus sebelah bagi bantuan, masjid kita tak bagi bantuan? Cakap elok-elok. Kita bertukar pandangan. Okey, saya rasa itu saja. Kemudian kita akan pergi kepada pemahaman, nak nilai kefahaman dengan permainan kahut permainan quizzes. Okay, kalau dah tak ada, saya akan tekan start. Kemudian awak boleh mula menjawab. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Anda boleh mula menjawab dari sekarang. Okey, selesai sudah. Ujian kefahaman kita. Tempat pertama adalah who. Tempat kedua adalah Afan. Tempat ketiga adalah Adani. Tempat keempat Aina. Tempat kelima Najlah. Okey. Alhamdulillah. Ujian tadi tu kita untuk nilai kefahaman kita saja. Kemudian kita akan pergi kepada sebelum kelas kita berakhir, kita akan pergi kepada kesimpulan lah. Okey, kita ada di sini 4 poster. Jadi kita akan ada 4 kesimpulan lah. Okey, untuk pembelajaran hari ini, apa yang anda dapat pelajari? Okey, Alisha, cuba bagi kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Apa yang saya dapat simpulkan daripada pelajaran hari ini adalah kita mestilah mengamalkan adab dan prinsip komunikasi dalam Islam semasa berkomunikasi agar dapat menyampaikan maklumat dengan lebih tepat dan berkesan. Okey, terima kasih. Dengan mengamalkan prinsip yang digariskan oleh Islam, qaulan sadida, qaulan baligha, qaulan layyina, qaulan maysura, qaulan ma'rufa dan qaulan karima. Qaulan karima inilah antara yang utamalah sebab ini melibatkan dengan pergaulan dengan ibu bapa kita di rumah, sebab hari-hari kita jumpa mak ayah kita, kecuali lah kalau mak ayah dia bekerja jauh dan sebagainya. Okey, untuk slide yang kedua, adab ketika berkomunikasi. Okey, cuba bagi kesimpulan Fatini. Kesimpulannya, kita hendaklah berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu berita yang diperolehi supaya tidak menimbulkan suasana tegang dan huru-hara dalam masyarakat. Okey, kita hendaklah mengawal perkataan kita punya tindak tanduk supaya kita tidak berkomunikasi dengan cara yang tidak betul sehingga kita menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Betul. Okey, kita pergi slide yang ketiga pula, hikmah beradab ketika berkomunikasi. Okey, Adam, cuba bagi kesimpulan. Kesimpulannya, kita mestilah beradab ketika berkomunikasi supaya tidak dibenci masyarakat dan menjadi contoh kepada orang lain. Okey, betul. Yang ni individu kan, hikmah berkomunikasi individu. Individu ni kena jaga diri kita elok-elok lah. Seperti mana kita jaga diri kita dengan memakai mask untuk elakkan COVID, macam tu jugalah kita jaga diri kita sendiri dalam kita berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar. Okey. Kemudian slide yang keempat ni, apakah yang kita dapat pelajari? Okey, Nurin, cuba bagi kesimpulan. Kesimpulannya, kita hendaklah mempunyai tata tertib dalam semasa kita bertutur, berinteraksi dan dalam semasa kita mengutarakan sesuatu yang ingin kita sampaikan. Ia juga akan menjurus kepada kehidupan yang aman dan harmoni.
Terima kasih. Okey. Sama-sama, terima kasih. Okey, terima kasih kepada 4 orang rakan-rakan kita tadi yang memberikan kesimpulan, kita panggil refleksi atau apa yang dia orang dapat belajar pada hari ini, iaitu Alisha, Fatini, Muaz dan Nurin. Okey. Sebagai kesimpulan daripada Ustaz pula, komunikasi ni oleh kerana kita ni makhluk manusia yang bersosial, iaitu apabila bangun tidur tu pun pergi tandas, lepas tu pagi tu makan sarapan tu pun kita dah jumpa dengan family, adik-beradik. Daripada situ lagi kita pula, daripada pagi lagi kita telah bersosial, dah memulakan bercakap dengan orang dan sebagainya. Daripada pagi lagi lah kita perlu menjaga adab-adab berkomunikasi sebagai seorang Muslim dengan mengamalkan prinsip-prinsip tadi. Prinsip-prinsip ni awak kena pegang lah. Qawlan sadida, qawlan baligha, qawlan layyina, qawlan maysura, qawlan ma'rufa, qawlan karima. Ini prinsip dia. Okey, kemudian mengamalkan prinsip dan adab. Ini adab dia. Kemudian hikmah ni adalah kita panggil apabila kita amalkan prinsip dengan adab, hikmah ni akan keluarlah kesan dia. Kesan dia adalah kepada individu akan menyelesaikan masalah dengan mudah, mendapat keridaan Allah dan kita akan disukai orang. Kesan pula dari sudut masyarakat pula, masyarakat juga akan bangga dengan kita. Contohnya, kita pandai ambil hati orang tua, pandai cakap dengan makcik-pakcik semua, insya-Allah orang pun akan mudah rapat dengan kita. Dan contohnya kalau rumah dia ada buat makan-makan kenduri ke apa, dia akan jemput kita secara tak langsung. Itulah tanda penghargaan masyarakat kepada kita kerana dia hormatkan kita. Ustaz rasa itu sahaja untuk hari ini. Semoga kita boleh mengamalkan komunikasi yang baik, yang beradab dalam kehidupan kita, sama ada di rumah, di sekolah, di kampung dan sebagainya. Okey, jika ada ke pertanyaan? Kalau tak ada, kita nak tutup kelas dah pada hari ini. Tak ada Ustaz. Okey, tak ada. Okey, insya-Allah kita tutup kelas kita dengan tasbih Tafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, sebelum Ustaz off Google Meet ni, perhatian kepada semua pelajar, mohon isi kehadiran nanti Ustaz bagi dekat grup Telegram. Okey, itu sahaja daripada Ustaz. Terima kasih semua kerana menyertai kelas PTPR pada hari ini. Semoga kita terus berjaya dalam dalam akademik dan juga sasiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.